Assalamualaikum semua. Anda bersama kami berdua pagi ini di Malaysia hari ini 19 Januari 2024 bersamaan dengan 24 Jamadil Akhir. Masya-Allah. Hari ini masya-Allah kita dah nak jangan kita ingat tarikh Tapi sebab dah 2024 kita kena sentiasa mengingati tarikh tu. Betul. Ya, dan selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Hari ini adalah hari yang cukup berbeza sebab kita nak buka cerita dengan satu cerita cacing. Ya. Kita ada cerita pasal cacing, kita ada cerita pasal ayam. Ini cerita pasal binatang? Ada. Tapi dia bawa konteks yang berbeza, Haziq. Okey. Kalau anda pernah dengar mengenai cacing berhijrah, hari ini kita nak cerita pasal perpindahan cacing itu. Cacing berpindah, macam mana cacing tu pindah? Kenapa cacing berpindah, Randa? Ya, pastinya pelbagai reaksi lah bila kita cerita tentang fenomena ini. Tetapi sebelum tu kita nak kongsikan juga bersama dengan anda. Ini dia. Menara Merdeka 118 yang telah pun secara rasminya dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam, yang berkenan merasmikan Menara Merdeka dengan kalau kita dapat lihat lampu dekat Menara Merdeka tu yang mendapat perhatian. Ya, betul. Dan ini merupakan Menara Merdeka itu dimiliki oleh PNB melalui anak syarikat milik penuhnya. Sedikit yang kita kongsikan juga di sini adalah gambar bagaimana upacara perasmian yang telah pun dilaksanakan, telah pun berlangsung. Ya, menara canggih yang memiliki 118 tingkat dengan ketinggian 678.9 meter. Jadi, menara ini menjadi menara tertinggi di Malaysia sekarang. Betul, dan juga kedua tertinggi di dunia selepas Burj Khalifa Dubai, iaitu 828 meter. Okey, jadinya kita dapat lihat mercu tanda itu telah secara rasmi dirasmikan semalam. Jadi, apa yang akan ada dekat situ nanti akan pelan-pelan diumumkan lah. Betul. Kita tak sabar untuk melihat kepada satu lagi menara yang akan menjadi pastinya tarikan lah kan, di Malaysia. Orang Malaysia ni jarang kalau dapat mall baru, kalau ada tempat beli benda baru, apatah lagi menara kan. Okey, itu nak kita kongsikan bersama dengan anda untuk kita buka pagi kita hari ini juga dengan cuaca. Kuala Lumpur, Kuching nampaknya ada sedikit hujan pada jam 10.20 pagi. Di Kangar juga dilaporkan hujan sehingga jam 10.20 pagi. Kuantan pun rata-ratanya yang lain nampaknya cerah. Ada hujan juga. Kalau kita tengok di tempat lain, di Ipoh, Senai, Putrajaya semua dijangka cerah pada hari ini. Tapi kalau kita tengok amaran hujan lebat pula ni. Amaran hujan lebat pula akan ada amaran hujan berterusan dijangka berlaku di Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, di Betong, Sarikeh dan juga Muka yang dikeluarkan pada 12.10 tengah malam. Okey. Dan kita nak lihat sedikit amaran ini, mungkin perkabaran sahaja kepada anda semua untuk makluman. Ini dia perkabaran yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Kalau dilihat di kawasan merah ini di kawasan Sumatera. Okey. Ada amaran ada sedikit amaran gempa bumi. Kalau anda saksikan, ini dikeluarkan pada 12.57 tengah hari pada 9 Januari 2024. Itu sahaja berkaitan dengan cuaca dan apa yang perlu kita berwaspada supaya perjalanan untuk apa segala yang anda rancangkan dapat berjalan dengan lebih mudah, insya-Allah. Okey. Kalau bercakap pasal cuaca ni, kita dapat lihat ada bermacam-macam fenomena yang berlaku. Ya, betul. Antaranya bila tanah menjadi lembap, mulalah cacing keluar untuk berpindah. Dan video-video cacing keluar tu viral, tular di media sosial. Sebab kali ini berbeza, jumlah yang sangat banyak. Banyak dan ianya berlaku di Kampung Merang di Setiu. Kita ingin bersama, ini dia sedikit visual yang juga mendapat perhatian umum. Masa ini di Kuala Berang. Jadi lambakan dia macam terlalu banyak sangat, itu menimbulkan pelbagai reaksi. Ada yang kata mungkin akan berlakunya macam-macam fenomena besar yang lain. Akan ada apa orang kata amaran-amaran, ada amaranan. Ni kita tengok, bayangkan ini dia bersatu tau. Cacing itu bersatu. Okey, kalau yang mungkin ada geli dengan cacing, mungkin gelilah tengok video tadi kan. Tapi kita bersama dengan Sakinah Zamri. Yang merupakan orang yang dapat tengok banyak. Sakinah ni yang individu yang jumpa. Kalau anda nampak tangan tu, tu tangan Sakinah lah tu. Okey, hai Sakinah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Dan juga kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Izwandi Idris, Ketua Unit Pusat Rujukan dan Repositori Laut Cina Selatan Institute Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum, Prof.
Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, untuk kita bercerita lebih lanjut Baik. lah mengenai fenomena dan apa sebenarnya maksud sebenar penghijrahan cacing itu. Betul, tapi kita nak tahu cerita terlebih dahulu kan. Kita dapat nampak visual saja yang dikongsikan. Sakinah mungkin boleh ceritakan kembali bagaimana mungkin pertama kali melihat kan. Cacing dan banyak tu. Kalau kita lalu dekat kawasan tu mungkin tak perasan tau. Mungkin tak perasan sebab warna dia lebih kurang dengan warna tanah dan sebagainya kan. Macam mana perasan boleh ada kehadiran haiwan invertebrata invertebrata itu. Yang tak ada anggota langsung. Ya. Okey, silakan Sakinah ceritakan bersama dengan kami. Macam ni, waktu hari Jumaat saya ada di kampung. Jadi saya bersihkan halaman rumah saya dekat kawasan depan lah. Jadi saya perasan ada cacing dekat sekitar kaki saya. Jadi saya pergi ke depan, jadi nampak makin banyak. Dia macam berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi waktu hari Jumaat tu saya rakam dan ambil gambar. Tunjuk pada family saya. Ya, itu pertama kalilah Sakinah nampak. Sebelum ni tak pernah jadi pada macam tu? Ya, pertama kali. Tak pernah. Waktu saya dah sekarang 26, tak pernah lagi. Ni kali pertama lah saya tengok. Terang. Dia dekat kawasan mana sebenarnya ni? Dia dekat kawasan dekat dengan rumah Sakinah ke macam mana? Saya dekat dengan kawasan rumah. Sebelah tu adalah sungai. Saya dekat dengan kawasan sungai. Jadi saya hairan lah. Jadi masa Sakinah nampak tu dia pindah dari mana ke mana? Dari tanah, keluar daripada tanah ke jalan sebelah. Oh, dia buat rumah. Dia macam mencari rumah baru. Ya. Okey. Waktu tu hari Jumaat. Jadi hari Sabtu tu saya cek balik, memang ada, masih ada. Okey, apa tindakan pertama yang dilakukan? Yelah, selepas dah ambil gambar dan kongsikan bersama dengan keluarga, selepas tu apa lagi yang Sakinah lakukan untuk memastikan keadaan ini kita dapat mengetahui apa sebenarnya yang berlaku? Apa Sakinah lakukan? Waktu tu saya share pada abang saya. Jadi cerita kawan abang saya tu ada kawan dengan Ahmad Harian Metro. Jadi situlah jadi ceritanya tulang. Okey. Alright, itu adalah cerita daripada Sakinah. Kita pun mestilah nak tahu sebenarnya apa sebenarnya makna di sebalik perpindahan cacing ni. Ada orang cakap takut nak berlaku banjir besar lah. Ada juga yang cakap ini mesti ada sesuatu yang nak berlaku kan. Kita pun tak tahu kan. Jadi Prof, mungkin Prof boleh terangkan apa sebenarnya maksud di sebalik fenomena cacing keluar banyak-banyak berpindah randa ni Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasihlah jemput saya untuk bagi pandangan ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari segi visual dan juga laporan yang diberikan oleh Cik Sakinah tu, proses yang dikatakan penghijrahan tu ataupun mass migration tu sebenarnya adalah proses yang biasa berlaku kepada organisma cacing laut tu sendiri. Pertamanya saya kata begitu sebab kita dah ada laporan sebelum ni. Malah saya pernah pergi pada 2017 di Kuala Berang sendiri, di Sekolah Kemasan Kuala Ping. Memang samalah seperti yang Cik Sakinah laporkan, memang dia keluar sangat banyak. Dekat longkang dekat tepi sekolah tu penuh dengan cacing dan dia bergerak ke satu arah. Cuma kalau kita nak tengok dari segi orang kata kenapa jadi begitu. Kalau berdasarkan pembacaan saya lah dan juga kajian yang dibuat oleh saintis lain, dia mass migration ni berlaku, dia tak ada sebab yang sangat konkret lagi kenapa, tapi biasanya berlaku pada musim hujan. Okey, maknanya dalam keadaan tanah yang lembab. Ya, dan keadaan tanah yang lembab. Okey, bila kita melihat kepada cacing tanah ini, apakah nature dia yang perlu kita fahami? Mungkin kita boleh belajar juga alang-alang doktor bersama dengan kami kan. Di kawasan-kawasan yang mana seringkali kita dapat melihat cacing ini berhijrah, ataupun juga apakah tindakan yang sepatutnya kita boleh lakukan untuk melihat kepada proses ini dapat membantu juga sumber-sumber alam semula jadi, Prof. Okey, pertamanya bila kita nampak ni sebenarnya kalau saya sebagai seorang ahli biologi lah, saintis dalam biologi, kita akan rasa teruja lah sebab benda ni kita jarang nak jumpa sebenarnya. Yelah, it's very rare. Sebab dia biasa berlaku di kawasan sekeliling kita, di kawasan hutan dan sebagainya. Dan banyak dilakukan di negara lain, di India, Myanmar, semualah. Tapi berlaku di depan mata kita ni jarang. Sebab kita kawasan itu kawasan penempatan kan.
Dan satu lagi kadang setengah rumah ni dia ada lantai simen, jadi dia tak boleh nak keluar. Sama satu kita kalau Cik Sakina tu buntung lah, dah 26 tahun baru first time nampak kan. Satu rezeki lah. Kedua, kita sebagai orang yang manusia ni, kita kalau boleh biarkan dia selesaikan proses semula jadi dia. Dia nak pergi beja tempat lain, silakan. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Jangan bunuh siang yang garam ke dan sebagainya kan. Kalau boleh biarlah dia selesaikan masa sini sebab cacing tanah ni sangat berguna kepada proses penyuburan tanah. Okey, faham. Untuk maknanya cacing ni pentinglah untuk alam sekitar, Prof. Sangat penting. Jadi kalau tak ada cacing, satu cacing ni dia buat gali dalam tanah tu, dia menambah pengudaraan dalam tanah. Kemudian bila dia makan tanah tu, dia cerna. Najis itu sebenarnya adalah salah satu sumber baja semua jadi ke tanah tu sendiri. Jadi kalau kita biarkan dia, sebenarnya kita is bring back good to us, balik kebaikan tu kepada kita sebenarnya. Ya, memberikan kebaikan semula kepada kita kan melalui alam semula jadi. Okey, Sakina, difahamkan sekarang ni Sakina berada di Kuala Berang dan juga masih lagi melihat kepada cacing yang berhijrah di kawasan Kuala Berang. Seperti mana yang Prof kongsikan tadi, Kuala Berang pun antara kawasan-kawasan yang anda boleh lihat kehadiran haiwan ini. Boleh kongsikan bersama dengan kami juga cerita di Kuala Berang pula. Di Kuala Berang ni saya cari, kiranya saya nak tengoklah sama tak dengan yang di Kampung Merang. Dia sini dia tak keluar macam banyak macam tu. Sini ada tapi tak banyak, sikit. Di Kampung Merang tu dia keluar sendiri. Macam berpuluh-puluh dalam satu hari. Ni macam ini dekat yang Merang yang selonggok macam ni. Ini di Kuala Berang. Ni di Kuala Berang. Banyak juga. Banyak juga. Kalau dah Kuala Berang tak banyak daripada Kampung Merang, ini dah kira banyak. Macam mana lah Kampung Merang punya banyak tu? Sakina berada di kawasan luar saya kira. Sekarang ni di tempat kerja. Di tempat kerja. Nak suruh cari lah tu. Nak suruh cari cacing. Awak ni. Sebab saya nak tengok lah. Mana tahu ada dekat kawasan-kawasan tu kan. Okey. Tak apa. Dekat dalam office tak ada Tak ada cacing kalau nak tengok ke? Nak tengok. Oh, ada. Boleh. Tadi Prof cakap dia nak tengok. Nak tengok. Bawa kamera tu tunjukkan. Kita tengok macam mana secara langsungnya penghijrahan cacing tu. Boleh ke? Boleh. Bawa je telefon tu. Goyang pun tak apa. Ya, saya angkat. Itu. Awak dah start bela cacing tu, Sakina? Tak. Tak lah ya. Macam tu je. Itu antara yang dapat dikongsikan lah. Sebab ada alang-alang bersama dengan kami. Sakina dapatlah tunjukkan visualnya sekali kan. Tapi kalau kita tengoklah, cacing ni sebenarnya dia macam parasit, betul tak, Prof? Tak semua. Tak semua Kalau kita kata bagi parasit ni, istilah parasit ni dia membawa keburukan kepada host dia. Okey. Macam kalau kata cacing dah perut kan, maknanya dia ada bawa kesan buruk pada manusia lah kalau yang di dalam manusia. Tapi cacing yang kita tengok ni bukan kita kata sebagai parasit lah. Dia adalah organisma yang sangat bagus untuk alam sekitar dan juga pada kita tu sendiri. Parasit tu yang jahat. Parasit yang jahat. Ada cacing yang parasit, tapi yang kita nampak yang Cik Zainal pegang tu, saya salute pada Cik Sakina sebab tak ramai wanita yang Sakina, sekali lagi boleh? Sekali lagi nak tengok boleh pegang? Boleh. Dia tak dapat nak kawal lah. Dia punya keinginan nak tengok cacing tu. Masalahnya dia pegang selamba je macam tu. Sakina memang dah biasa dengan cacing ke? Ya, biasa. Saya suka haiwan. Biasa. Dah jadi suka haiwan. Okey, termasuklah cacing. Okey. Hari ni baru saya macam dapat faham. Sakina, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Selalu suka haiwan, kucing. Dia suka cacing. Tapi dia cacing sekali. Maknanya pecinta haiwan sebenar. Okey, jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Sakina yang sudi bersama dengan kami cerita mengenai cacing pagi ini. Dan Prof, terima kasih sebab sudi untuk memberikan kami sedikit ilmu dan pengetahuan mengenai cacing ini. Terima kasih, Prof. Terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam. Okey, itu dia. Awak tahu tak peribahasa-peribahasa mengenai
cacing. Contohnya cacing kepanasan. Cacing kepanasan, itu maksudnya apa? Apa dia? Maksudnya macam awak. Dia tak berhenti duduk diam, dia gelisah. Dia gelisah dan resah kan? Yeah. Tapi bukan tu yang kita cerita tadi. Ada cacing tanah. Cacing tanah. Alright, settle pasal cacing berhijrah ni. Saya sangat suka sebab bila last kali tu Sakinah angkat kan selonggok macam tu. Rasa macam nak belilah. Okey, kita nak sambung perbincangan kita nanti dengan perkongsian seterusnya. Kali ini kita nak bawakan perkembangan terkini banjir di Kota Tinggi. Betul. Kita tahu antara negeri yang terkesan adalah di Johor, terutama sekali di kawasan Kota Tinggi. Jadi wartawan kami Afiq sempat ke sana, berada di sana untuk membawakan sedikit perkembangan terkini berkaitan dengan keadaan banjir. Dan juga kita ada cerita mengenai estetik cap ayam. Inilah cerita ayam yang kita nak bawakan bersama dengan anda semua. Okay? Seketika nanti hanya di Malaysia hari ini. Januari 2024, kita dikabarkan dengan berita mengenai kenaikan air banjir di Kota Tinggi dan paling kemuncaknya adalah pada 10 Januari 2024 di mana kita dikabarkan dengan keadaan banjir yang begitu teruk sehingga menyebabkan bandar di Kota Tinggi lumpuh, tiada kenderaan yang dibenarkan masuk dan juga terpaksa menggunakan bot. Manakala penduduknya juga terpaksa dipindahkan ke PPS sehingga ribuan penduduk yang terpaksa dipindahkan. Dan hari ini 11 Januari 2024, alhamdulillah keadaan di Kota Tinggi ini sudah pun bertambah baik dan kalau boleh anda lihat di belakang saya ini, saya sekarang berada di Masjid Luqmanul Hakim, Kampung Kelantan, Kota Tinggi, Johor, yang mana menunjukkan kebanyakan ejek-ejek masjidnya sudah pun melakukan kerja-kerja pembersihan. Jadi jom saya nak bawa anda turun ke bawah dulu bersama-sama dengan saya Encik Muhammad. Encik Muhammad, jom kita. Ini adalah salah seorang ejek masjidnya di sini dan kita nak tahu juga perkembangannya bagaimana kerja-kerja pembersihan di masjid ini. Saya difahamkan bermula hari ini ya Encik Muhammad? Ya, bermula hari ini masjid di Luqmanul Hakim yang mana dimaklumkan air telah surut dan bahagian masjid telah kering. Jadi kita mulakan pada hari ini, takut nanti lumpur akan melekat. Jadi nanti kita akan susah untuk apabila untuk mencuci apabila nanti dia bila dah kering, lumpur akan melekat, susah untuk kita mencuci. Jadi selagi lumpur masih basah, jadi senang kita untuk mencuci. Dan pagi ini saya dan AJK dan para karya Masjid Kampung Kelantan datang beramai-ramai untuk mencuci masjid. Yang mana boleh kita buat dulu, yang mana tak boleh buat kita kemudiankan. Pasal besok nanti mungkin ada rombongan daripada Kuala Lumpur akan bantu kita untuk membersihkan masjid ini. Itu saja. Okey, jadi Encik Muhammad kalau boleh ceritakanlah detik-detik ketika berlakunya banjir. Mungkin saya difahamkan Encik Muhammad adalah orang yang terakhir melihat keadaan banjir waktu itu. Sebelum diputuskannya masjid ini dah tak boleh dimasuki lagi oleh penduduk maupun qariah di sini. Jadi mungkin Encik Muhammad boleh ceritakan bagaimana keadaannya ketika itu. Ya, pada pukul 3 petang pada hari Ahad, saya telah ke masjid Luqmanul Hakim. Pada waktu asar kami hanya 3 orang saja berjemaah. Kerana penduduk lain tidak dapat ada ke masjid. Kerana masjid, laluan ke masjid telah dinaiki air dalam kereta dan motor tidak boleh lepas. Dan saya bersama 3 sahabat tadi telah mengemas barang-barang naik ke tempat tinggi yang mana mampu. Dan apabila pukul 6, saya telah keluar dari masjid, air telah dari dalam setengah kaki, air akan memasuki perkarangan sejadah masjid. Jadi kami terus pulang, pasal takuti kami tidak akan lepas balik nanti kalau air dalam. Jadi kami terus pulang ke rumah dan pada pagi inilah hari Khamis ini saya telah dengan sahabat-sahabat dengan AJK masjid dan karya masjid datang untuk membersihkan masjid. Okey, baik, terima kasih banyak Encik Muhammad. Semoga dipermudahkan urusannya untuk membersihkan masjid. Okey, jadi jom saya nak bawa anda melihat lagi salah sebuah rumah pula di kawasan Kampung Kelantan ini. Namun suka untuk saya imbas kembalilah perjalanan kami malam tadi di Kota Tinggi. Sebenarnya kami dah tiba di Kota Tinggi sekitar jam 8 malam dan kami berkesempatan untuk mengikuti pihak bomba dan penyelamat di Kota Tinggi untuk melakukan rondaan di sekitar kawasan ini dan kami mendapati di bandar
Kota Tinggi keadaannya air masih lagi bertakung kerana permukaannya itu agak rendah berbanding dengan yang lain, dan kemudian juga kalau boleh kita lihat juga di kawasan bandarnya itu pihak TNB terpaksa memutuskan bekalan elektrik atas dasar keselamatan, takut berlakunya lintah pintah dan sebagainya, dan juga untuk mengelakkan daripada sebarang kecurian lah berlaku di kawasan itu. Okey, jadi jom saya bawa anda melihat salah sebuah rumah di sini bersama dengan salah seorang penduduknya, iaitu Encik Zainal. Assalamualaikum Encik Zainal. Maaf ganggu kita nak melihat keadaannya di sini. Kalau boleh anda lihat, inilah paras airnya setakat ini sehingga ke betis saja, dan sebenarnya malam tadi pun kami sempat ke sini melakukan rondaan, dan malam tadi sebenarnya air ini lebih tinggi. Jadi sebab itu saya cakap hari ini alhamdulillah keadaannya kawasan ini sudah pun surut, dan hari ini berbanding malam tadi memang lebih rendah. Hari ini sekitar di kawasan betis saya sahaja. Jadi Encik Zainal, kalau boleh kongsikan bersama dengan kami keadaannya sekitar ketika berlaku keadaan banjir untuk kali ini, bagaimana keadaannya waktu itu Encik Zainal? Pada permulaannya air naik pada 7 hari bulan. 7 hari bulan subuh tu hujan lebat. Jadi selepas Zohor tu air sudah melempah lah. Dan seterusnya sampai 8 hari bulan air dah maksimum. Jadi hari ini memang menunjukkan sedikit penurunan lah berbanding dengan hari sewaktu teruk tu. Ya, betul. Okey, saya difahamkan juga Encik Zainal sebenarnya, jom Encik Zainal kita tunjuk. Encik Zainal dah duduk di sini dari tahun 80-an, dan kalau anda lihat Cik Zainal istimewanya dia meletakkan tanda-tanda setiap kali berlakunya banjir. Encik Zainal akan tandakan waktu mana paling tinggi, dan kalau boleh anda lihat tarikhnya yang paling tinggi aras banjirnya adalah pada 14 Januari 2007. Keadaannya memang di kawasan Bumbung ya Encik Zainal. Kalau boleh ceritakan waktu itu Cik Zainal masih lagi ingat detiknya macam mana? Ya, pada masa tu hujan lebat selama seminggu lebih lah. Jadi kita sebenarnya info yang kita dapat dari Kelantan, dia akan turun ke Terengganu, Pahang. Bila dia sampai ke kawasan-kawasan dalam daerah Keluang, kita kat sini dah bersiap sedia lah. Jadi masa banjir tu, tak apa. Boleh ceritakan. Sewaktu banjir tu? Sewaktu banjir tu memang arus lalu laju lah. Okey, jadi ini juga adalah antara sampan yang digunakan sekiranya air itu melebihi paras-paras yang tertentu Encik Zainal. Jadi agaknya bila waktu yang digunakan sampan ni? Sampan ni kita guna untuk banjir je. Kalau ni ada 3 sampan. Jadi kita duduk dalam kampung ni untuk memantau kampung ni. Pasal bila banjir ada jugalah berlaku kecurian apa. Jadi kita kena saya duduk sini, tak berpindah ke PPS. Kita memantau dalam kampung lah. Kalau ada orang yang tak keluar lagi kan, jadi kita pergi ambil, bawa keluar. Okey, baik. Terima kasih banyak Encik Zainal atas perkongsiannya. Itu adalah sedikit sebanyak perkembangan di Kota Tinggi, dan juga saya nak highlight juga sedikitlah kalau anda nak tahu paras airnya di sini sewaktu berlaku 7 Januari hari tu bagaimana. Anda boleh lihat di rumah putih tu, nampak tak ada level tanda air dekat situ yang warna coklat tu. Itulah ketinggian sewaktu berlakunya banjir, dan hari ini macam yang saya katakan tadi memang dah surut, dan kita doakanlah semoga keadaan di sini akan terus surut dan semakin baik, dan sama-sama kita doakan semoga semuanya, tak kisahlah penduduk ke ataupun AJK masjid ke, semuanya dipermudahkan urusan, kerana pastinya urusan selepas pasca banjir ini lebih sukar dan lebih mencabar kerana perlu membersihkan keadaan rumah dan sebagainya, dan semoga semuanya diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk menyelesaikan segala urusan. Jadi saya kira itu sahaja setakat ini perkembangan dari kami di Kota Tinggi bersama dengan saya, kru Abang Hairul, Syafiq dan juga Zaman. Jadi kita kembali ke Seri Pentas. Terima kasih. Masih lagi bersama dengan kami dalam Malaysia hari ini, dan kali ini kita nak kongsikan topik yang sering kali kita dengarkan berkaitan dengan estetik cak ayam ataupun ianya diibaratkan bagai cendawan tumbuh selepas hujan sekarang ni.
Ayam, cendawan lagi. Sekarang kita masuk semua. Sebab apa? Bila kita lihat kepada mereka yang terlalu taksub dengan kecantikan ini, tidak hiraukan lagi apa konsekuensi ataupun kesan-kesan selepas itu yang mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya media tidak henti dan jemu untuk berkongsi apakah kesannya. Tapi kalau kita dapat lihat kenapa mereka menggunakan estetik Cak Ayam ni, disebabkan mungkin mereka mampu dengan harga yang sangat-sangat murah. Harga tak masuk akal. Tempat yang dia buat pula mungkin kat rumah sendiri. Betul. Mungkin dekat shop-lot ke apa ke. Haziq sekarang dah boleh check-in hospital. Check-in hospital. Salah ya. Salah. Check-in hotel. Dia H dengan H lebih kurang sama. Okey, check-in hotel untuk melakukan proses ataupun prosedur tersebut. Ya, mempunyai pengalaman mungkin. Jadi bukan. Bukan. Jangan buat kantor. Jangan buat kantor. Okey, kita cerita sekarang ni, kita takutkan mungkin kita menjadi ataupun kita terpancing dengan perkara ini. Kita nak kongsikan pengalaman mangsa itu sendiri. Berkongsi dengan kita yang pernah menjalani rawatan estetik cap ayam. Jom kita tengok. Bukan jenama Cak Ayam, memang Cak Ayam. Saya nampak ini dari Facebook, ada banyak-banyak iklan sponsorship yang keluar dari Facebook. Jadi saya terpedaya dari semua itu before after yang gambar-gambar terletak di Facebook. Saya membuat hidung implant punya surgery dengan lepas tu saya dapat infection dari rawatan itu. Lepas proses itu saya dapat infection kerana tempatnya ialah macam tak sanitize dengan bersih dengan barang-barang yang digunakan macam surgery punya knife, jarum-jarum, semua itu saya rasa tercontaminated. Tindakan yang saya ambil pada masa itu ialah saya firstly saya consult banyak profession tentang saya punya side effect, apa yang boleh saya buatkan. Lepas tu saya pun ada buat background search, background check tentang premis itu. Saya dapati yang dia actually ialah satu illegal doctor operating di illegal premise. Lepas tu pun saya ada pergi ke different department punya penguatkuasa untuk bagi dokumen-dokumen yang saya ada dengan harapkan mereka boleh tolong saya untuk buat tindakan. Saya harap penguatkuasa boleh form satu department yang memang khusus untuk settle macam isu-isu yang macam ini untuk kita pengguna masa kita buat laporan. Boleh ada satu tim yang boleh stopkan mereka untuk terus buat bisnes, especially dalam checking license mereka dan yearly untuk make sure mereka ialah certified doctor. Total saya dah guna hampir 70,000. Mula-mula saya tengok itu iklan dekat Facebook. Lepas tu saya tak ada fikir apa-apalah sebab dia punya harga RM199. Lagi Maya dekat saya punya tempat dia rumah lah, saya pergilah. Tak ada, dia dekat rumah buat. Customer ada juga pergi yang cuci muka, ada yang pico laser. Itu masa semua buat pico laser. Saya punya muka sudah bengkak, biji-biji air, Maya sakit lah, macam kena bakar api lah. Semasa dia buat, dia 3 doktor palsu dia buat, saya tak tahu. Saya ada itu, saya rasa ada itu bau macam sudah hangus punya bau keluar. Dia cakap memang ini macam saya terus rawatan saja. Lepas tu sudah habis treatment, dia lagi paksa saya ambil package 8,000 punya package untuk 10 kali. Saya fikir, saya cakap saya tak ambil lah, macam tu saya tak ambil sebab banyak mahal. Saya lagi muka banyak sakit. Saya cepat telefon dia, saya cakap saya punya muka sudah jadi ini macam. Saya cakap terus dia jawab saya, orang lain pun tak ada, satu orang buat pun tak ada macam awak. Itu awak punya hak. Saya boleh kasih bayar awak macam awak mari saya punya rumah, saya lagi bagi awak buat itu mas 1 kali lah. 6 bulan lebih baru okey itu muka. Saya sangat kecewa lah sebab saya lagi sakit, lagi minta itu tak ada orang tolong saya. Ya, kalau kita dapat lihat disebabkan penggunaan estetik Cak Ayam ini menjadikan kulitnya kan
perwatakannya, dan kalau kita tengok kulitnya akan menjadi rosak. Macam-macam kesan sebenarnya bernanah kan. Tapi bila dah jadi kes, barulah kita ajukan kepada pihak-pihak yang sepatutnya membuat tindakan dan sebagainya. Tapi kalau setakat reaction yang biasa, sebenarnya saya rasa ramai je ada reaction gatal-gatal dan sebagainya. Mungkin tak buat laporan. Itu yang kita risau. Ada reaksi tapi tak buat laporan. Berapa ramai kan? Jadi kita nak perhalusi tentang situasi ini. Kita bersama dengan Dr. Najmi Ismail, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Cawangan Perundangan Perubatan Bahagian Amalan Perubatan dari KKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Ya. Saya tengok kita punya host hari ini macam dah tahu semua benda lah. Belum. Kita panggil doktor ni sebab banyak nak tahu lagi. Banyak lagi benda saya mengenai macam, estetik ni. Ini macam benda yang saya nak cakap lepas ni. Doktor, sebenarnya kan kami pernah bawa topik ini yang berkaitan dengan veneer gigi dulu. Lebih kurang sama. Maknanya dia ada klinik yang betul-betul berdaftar tapi harga yang sangat jauh mahal daripada yang klinik yang tak daftar. Malah sekarang boleh beli barang buat kat rumah sendiri. Okey, isu tu timbul lagi berkaitan dengan estetik ni. Tapi pada pandangan doktor sendiri melihat kepada situasi sekarang ini, apa yang doktor nak kongsikan bersama dengan kami? Kesedaran dan saya rasa yang paling utama sekarang kat sini adalah kesedaran. Kesedaran kepada pengguna. Macam mana mereka nak memilih apa rawatan yang dia nak buat, dekat mana dia nak buat, siapa yang buat kat atas dia. So first kali dia kena tahu tempat itu berdaftar ataupun tak. First kali, benda pertama sekali kita boleh check. Macam kalau you tengok, kalau trend sekarang ramai orang gunakan TikTok, Instagram. Katakan selalunya dekat media sosial macam ni, bila you tengok dekat dia punya page tu, dia iklankan macam-macam, dia tak bagi tahu kat mana alamat dia. Itu I think red flag yang nombor satu sekali. Betul. Kalau dia tak cakap kat mana, tak ada premis, 100% confirm saya rasa memang tempat tak berdaftar. So benda first you tengok, kalau you tengok iklan ni macam terpengaruh, macam mungkin kawan-kawan pernah buat kat mana, dia cakap okey tunjuk tengok kat sini. Oh Instagram ni, TikTok ni. Location tak bagi. PM or WhatsApp this number kan. Itu 100% saya cakap memang itu dah memang red flag lah tu. So klinik kita boleh check. Klinik kita boleh check. Doktornya? Okey. Ada 3 P yang penting kena check. First saya cakap tadi is premise. So, kita boleh check premis ni. Sama ada benda tempat tu berdaftar ke tak, ada alamat ke tak. Macam mana nak check premis tu? Premis tu first kali nak tengok, macam cakap tadi lah. Kalau tengok, dia tak beritahu tempat kat mana. Tapi sebab sekarang ni, saya rasa macam dah semakin banyak, dah semakin berani, dia letak alamat dekat situ. So, maknanya, even ada alamat tak semestinya benda tu berdaftar. Tapi yang tak ada alamat tu 100% lah tak berdaftar. Okey, so, kita sebenarnya boleh check tempat tu berdaftar ke tak. Mudah je sekarang ni, kita ada Google kan. Google je. Senarai klinik berdaftar. Memang akan sampai, link tu akan sampai ke KKM punya website, akan ada list klinik-klinik. Faham? Semua ada berdaftar. Yang berdaftar dengan KKM akan ada list. P yang kedua? P yang kedua adalah personal. Siapa yang buat prosedur tu? Okey. Ini pun mungkin tak tahu. Kalau dia tak disclose, mungkin tak tahu siapa. So kalau dah sampai itu, you boleh check actually. Ini pun semua mudah. Sekarang semua dah mudah kan dengan teknologi sekarang. You Google je. You just Google, doktor berdaftar. So akan sampai ke website MMC, Malaysian Medical Council. Kat sana you boleh search. You type nama. Kalau nama ada tu doktor, nama dia kan ada kat situ. P yang ketiga? P yang ketiga pula adalah prosedur. Prosedur apa yang you nak buat ni? Prosedur apa yang you berminat untuk buat ni? You kena tahulah dulu apa prosedur benda tu. Google ke, search pasal prosedur tu. Dan prosedur ni kalau any procedures yang invasif, maksudnya dia lebih daripada luaran saja, dia masuk ke dalam. Semua invasif hanya pengawal perubatan sahaja yang boleh buat. So first dia dah boleh search kan personal tu. Di doktor ataupun tidak. Dan even doktor sendiri pun, kalau you baru grad, you baru finish you punya houseman training dekat hospital, you keluar, you tak boleh pun terus buat estetik. You still kena belajar lagi. Tambah lagi. Ambil lesen. Ya, saya kira selain daripada tarikan-tarikan yang memberi jaminan, kononnya meletakkan sijil ni lah, sijil tu lah kan, graduan daripada ni lah apa semua, sertifikat ni lah, yang menarik perhatian pengguna ini adalah harganya yang jauh lebih murah, dan kita kadang-kadang rasa macam ada testimoni yang sangat meyakinkan. Betul? Pertama kali buat okey, kawan-kawan sendiri ni, kawan rapat buat ni 5 session, semuanya okey, cantik. Suggest buat, jom pergi buat. Itu yang antara tak boleh nak dilalui. Sebab komplikasi ni
dia bukannya tak semestinya terus jadi, kan? Dia ada 3 stage. Ada immediate stage. Maknanya ada certain prosedur tu, you buat, ada silap sikit, masa tu juga nampak. Contohnya macam you cucuk filler. Cucuk filler termasuk dekat salur darah, memang terus nampak. Terus nampak dah berbiru-biru kat situ, then dia punya jadi sejuk, then lepas tu seterusnya akan mati. And then mungkin kalau dia block salur darah yang supply kepada mata, mungkin akan buta. So itu immediate. Lepas tu ada lagi satu efek lain, complication lain. Yang early complication itu macam infection, macam in few weeks tiba ada infection. So ini mungkin yang ketiga ada late punya complication. Dia ni dah lama dah, macam nanti timbul ketul-ketul. Mungkin masa kawan dia suggest cakap, memanglah sebab baru injek semalam. Infection pun tak kena lagi kalau kena infection. Kesan dia lambat. So ada yang immediate, ada yang early, ada yang late. Yang late tu yang kadang-kadang tak nampak. Tu sebab dah late tu Tan tahu orang tu pun dah tak ada dah kat tempat tu kan. Yang dah pindah klinik lah. Betul, dah pindah dah. Sama macam cacing tadi. Betul. Boleh dikaitkan Boleh dikaitkan. Okey, tapi sebenarnya kita nak tahu apa kata Majlis Tindakan Pengguna Negara mengenai penggunaan estetik cap ayam ini. Jom kita saksikan. Kalau kita tengok banyak kes kecantikan yang tidak jadi dan bermasalah, including nose implant, botox, double eyelid, filler, liposuction, fat miso dan juga tweed lift. Okay, so di NTPN punya record, if not wrong, tahun 2022 sampai tahun 2023, kita jumlah kes terima berkaitan dengan rawatan estetik haram lebih daripada 300 kes. Kita nampak banyak beautician, mereka keluar negara, yang negara asing sepertinya China atau Korea, mereka dah mendapat very short term course. It might be maybe just 1 week or 2 weeks and more, and come back, mereka dapat satu certification dan some of the beautician, they claim themselves as a doctor, and this is kind of misleading to the consumer. Walaupun itu bukan berlaku itu bukan di bawah klinik, tetapi pusat kecantikan, all the activities and the program actually telah, I believe that already langgar peraturan-peraturan di atas kesihatan. So kalau kata isu pengguna, memang kita boleh nampak kebanyakan masalah kepenggunaan. Kita pun mesti mengikut di shelter, kita ATA punya shelter, dia mengikut ATA Perlindungan Pengguna. So dalam ATA ini dah define that all the professional case, of course medical consider professional bodies lah. Okay, so the medical case should not be, or it cannot be done by the TTPM or the KTPN. So that's why when the case is berkaitan dengan rawatan atau medical, dia dah boleh handle di bawah KPTN atau TTPM. At first kita mesti mau buat satu laporan polis maklum untuk memberi tahu kepada pihak polis kita akan handlekan kes ini. Yang kedua, kita will try to make a consideration of how we help the pengadu untuk mendapatkan tuntutan mereka. Ya, jadi sebenarnya berbalik kepada kita juga. Pengguna ini sendiri yang membuat pilihan sama ada kita nak menggunakan estetik yang cap ayam ini ataupun yang betul-betul berlesen. Jadi doktor, kalau kita nak tahulah kebanyakan mereka yang menjalani rawatan estetik cap ayam ni mungkin akan mendapat keradangan, mungkin akan mendapat seperti yang doktor cakap tadi, tiga reaksi tu sampai ke tahap itu. Jadi selepas mereka dah kena begitu, apa yang perlu mereka lakukan? Adakah mereka boleh mengambil tindakan juga? Tindakan maksudnya macam mana? Yalah, sebab mereka tak ada lesen kan. Jadi apa yang mereka boleh buat? Kalau nak kata yang direct, apa yang kena buat, dia kena pergi klinik dululah. Kan dapat rawatan dah ada complication tu. You get the complication, you kena firstly satu hal pula kan. Settlekan benda tu dulu. Itu yang paling penting lah. Untuk dari segi penguatkuasaan ni macam
kalau tempat tu memang kita boleh buktikan buat, memang kita boleh masuk. Cuma kadang-kadang susah nak dapat sebab macam cakap tadi lah, premis tu. Betul, premis tu berpindah randa. Yang macam kalau itu kan ada yang sekarang ni sampai weekend ni kami akan ada kat sini. Kami akan datang ke Kuala Lumpur, kami datang ke Johor, weekend ni. Buat road tour pula dia. So kita tak tahu kat mana pun. And then kalau macam public tengok macam ni dia punya modus operandi dia. Mana benda ni memang you tahu benda tak betul. You buat kat hotel. Kalau kita tengok mungkin ada kot tadi dalam paparan-paparan yang macam keratan akhbar tadi, ada I think 2 tahun lepas kot ada seorang lelaki kan inject filler dekat bahagian belakang. Dia tu meninggal dekat hotel Teluk Intan. I think tak lama lepas tu ada yang kes buat liposuction. Meninggal juga. Itu pun bukan di premis perubatan yang berdaftar. I think tahun lepas lah, late last year, I think around August ada satu kes di Johor, filler, payudara, and then lepas tu pun meninggal juga. Padahal dah ada dah kes-kes yang kita war-warakan kan, tapi masih lagi ada pengguna-pengguna yang itulah kita termakan dengan harga yang jauh lebih murah. Dan sekarang ni mungkinlah dalam situasi kecemasan lah Doktor Al-Alam bersama dengan doktor ni, kita nak tahu juga dah terlanjur mengambil estetik cap ayam ni, kemudian berlaku implikasi yang mungkin mild, yang tak perlu lagi ialah boleh dapatkan rawatan awal. Apa antara rawatan awal yang boleh dilakukan? Sebab selalunya reaksi ini melibatkan keradangan, mungkin tidak boleh bernafas, mungkin juga sama ada conscious ataupun unconscious. Apa yang doktor mungkin nak kongsikan bersama? Kalau benda ni berlaku kat rumah, macam saya cakap tadi, memang first kali kena dapatkan bantuan perubatan. Kalau you tak boleh pergi hospital, you call lah 911. Kalau 999. Kalau you better, you memang kena pergi ke sebab benda lain-lain tak boleh nak cakap macam first aid masa tu memang tak boleh nak cakap. Sebab mana nak tahu apa yang you buat, apa yang cocok dalam you. Sebab benda-benda ni masuk dalam badan, at least you kena tahu benda tu kualiti dia kan. Kalau dengan harga yang begitu murah, macam mana dia boleh dapat, apakah kualiti produk yang digunakan lah. Jadi berhati-hatilah untuk kita memilih sesuatu rawatan ini. Kita perlu buat research terlebih dahulu. Macam yang kita kata 3P tu research dia. Dan lagi produk-produknya pun yang perlu kan, yang digunakan. Aziz, pelik kan macam mana dia boleh dapatkan barangan raw material tu dengan harga yang sangat murah. Lepas tu dia boleh bagi servis dengan harga yang sangat murah. Mungkin bagaimana doktor kawalan dari sudut, yalah kita ni nak fikirkan macam dia dapat barangan itu, barangan yang boleh jadikan muka dia cantik juga, sama macam dia pergi hospital ataupun klinik yang berdaftar. Tapi bagaimana ada kelompongan dekat situ yang mereka boleh raih barangan raw material yang sangat... Soalan ni tak masuk. Ini soalan tambahan ni. Saya tak dapat jawab sebenarnya. Sebab ini macam berkaitan dengan kalau macam produk-produk yang berdaftar, memang adalah kita produk perubatan yang berdaftar ada berdaftar dengan farmasi kan. Kalau benda-benda yang diorang memang tak berdaftar ni, tapi biasa tak mungkinlah sebagai seorang pengguna dia nak check pula produk tu kan. Tapi kalau you just fikir secara logik sahajalah, kalau bila quality of that product, tak tahu brand mana, tak tahu dari mana kajian terhadap produk tu juga. So, sekarang dah jual kat online doktor. Yes, online itu lagi. Itu sebenarnya memang bukan berkualiti yang standard kan. Kalau kita kalau penguasaan pula, kalau macam bila terjumpa dengan klinik-klinik yang tidak berdaftar ni, even KKM sendiri kan, bila jumpa nampak kan, kita doktor cakap tadi kita boleh tengok dekat social media, dekat TikTok boleh nampak dah. Adakah KKM pergi ke? KKM memang sedang sentiasa kita ada pihak enforcement lah. Dia akan sentiasa, mungkin agak perlahan sikit lah kalau kita nak compare macam nak cakap tadi betapa banyaknya yang tumbuh macam cendawan selepas hujan. Banyaknya dan lajunya tumbuh cendawan ni, tak sempat KKM punya enforcement untuk tutup tu semuanya. That's why kita punya next cara lah supaya kita bagi kesedaran kepada public lah, supaya diorang tahu jangan pergi. So selagi demand tu ada, selagi itulah cendawan tu akan tumbuh. Cendawan dicabut kan, masak lagi. Jadi sebab itulah yang utama saya rasa macam memang kena awareness, public awareness, and jangan ignorance. Kalau you tahu benda tu dodgy, you memang boleh check. Once kalau you check dah memang benda 3P tu, kalau satu pun dah tak betul, memang better elak. Itulah dia. Tapi end up pilihan sendiri juga. Semua pilihan sendiri. Jadi itulah macam conclusion dia dekat sini, ignorance itu
Kan, ignorance. Kalau kita sendiri ignorance, kita akan abaikan segala undang-undang, kita akan gunakan rawatan estetik ayam ni. Dan ketaksupan nak cantik tu. Sekarang ni semua benda kita rasa nak cantik. Walaupun tak ada duit, kita rasa macam okey. Anda nak tak pakai apa-apa pun cantik. Allah. Okey, terima kasih Dr. Najmi Ismail bersama dengan kami, Ketua Penolong Pengarah Kanan Cawangan Perundangan Perubatan Bahagian Amalan Perubatan dari KKM. Terima kasih, Doktor. Ya. Dia panggil lagi. Boleh. Tapi lepas ni panggil doktor kena nyanyi. Boleh nyanyi? Okey. Doktor muda kita bawa sekarang. Doktor macam bukan doktor. Kita tak seram duduk macam bersama member dengan doktor. Macam member. Alright, jadi kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak-banyak lagi info yang kami nak bawakan kepada anda di Malaysia hari ini. Ya, kembali bersama MSHI pagi ini dan ni ada cerita mengenai Kobe, Japan. Bilangan penduduk Muslim yang semakin ramai di Jepun, terutamanya di Kobe, membawa kepada permintaan tinggi terhadap produk makanan halal. Justru daging Wagyu Kobe yang disahkan halal juga kini sudah boleh dinikmati di bandar tersebut. Apa cerita ni sebenarnya daging Wagyu halal? Nak tengok? Sama kita saksikan. Kobe, bandar ketujuh terbesar Jepun. Terletak kira-kira 35 km dari Osaka, bandar pelabuhan ini menyimpan sejarah panjang hubungan di antara Jepun dan dunia luar. Kehadiran pedagang sejak ratusan tahun dahulu membawa kepada bermulanya syiar Islam di bumi matahari terbit ini. Kini bilangan Muslim di Jepun mencapai 300,000 orang. Jumlah penduduk Muslim yang ramai di bandar Kobe membawa kepada pembukaan pelbagai restoran halal dan fasiliti mesra Muslim di sini. Daging Wagyu paling berkualiti berasal dari Kobe. Selaras dengan kempen Biro Pelancongan Kobe untuk menjadikan bandar ini mesra Muslim, pelancong dari negara Islam kini boleh menikmati daging Wagyu halal di restoran terpilih. Naoyuki Kitada antara chef yang bertanggungjawab menyediakan hidangan daging Kobe halal. 5 tahun lalu, berikutan permintaan hidangan halal yang semakin meningkat, restorannya menyahut seruan untuk memulakan hidangan halal kepada pelanggan. Penyediaan makanan juga dibuat secara berasingan bagi memastikan kesucian makanan. A Malaysian person who is living in Kyoto, he come to Kobe and slaughter into halal beef into Kobe. And only with halal material, halal soy sauce, halal oil, and only halal cooking. It is electricity steel plate, completely separate, exclusive for halal. This restaurant. Mereka yang ingin berkunjung ke sini boleh mengambil penerbangan terus ke Osaka dan seterusnya menaiki tren selama 20 minit untuk tiba ke bandar Kobe. Tahun 2030, Biro Pelancongan Kobe menyasarkan ketibaan lebih ramai pelancong dengan pembukaan lapangan antarabangsa Kobe. 今ですね、神戸には空港があります。で、これドメスティック空港なので、その空港を我々は国際空港にしようとしています。で、そのゴールは2030年に国際空港の定期便を飛ばしたくて、そのために2025年にトライアルでチャーター機をアジアの国から飛ばしたいと思っています。もちろんマレーシアからも飛ばしたいと思っています。そうすることによって神戸より西のエリア、広島とか四国とかそちらの方のツアーを充実して地域連携となって神戸を起点に、西エリア、広島、四国そういったツアーを作って世界に売り出していきたいと思っています。Dengan lanskap suasana bandar pelabuhan berlatar belakangkan pergunungan indah, kempen Bandar Mesra Muslim oleh Badan Pelancongan Kobe menjadikan bandar ini destinasi terbaru yang wajib dikunjungi. Kobe, Bandar Mesra Muslim. Lepas tengok video tu rasa macam nak bercuti ke Jepun. Nak pergi ke Jepun kan, InsyaAllah. Mana tahu ada rezeki nanti. Amin. Kan. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang sentiasa setia bersama dengan kami. Sekarang pun dah 10.27 minit pagi. Dah habis dah pun siaran kita. Esok kita akan sambung, Haziq, dengan topik yang menarik iaitu konsep menabung, ubah sikap bijak kewangan 2024. Ya, ada banyak cara untuk kita menabung. Menabung online pun boleh sekarang ni. Nak guna tabung fizikal, nak masuk duit dekat dalam tu ataupun yang kucing tarik duit tu pun boleh juga. Buat boleh. Pemotongan bulanan pun boleh. Macam-macam cara. Tak kira lah apa sahaja, tapi yang mana satu sebenarnya sesuai dengan konsep kewangan ataupun prinsip kewangan 2024 ni.
Esok kita akan bincangkan di dalam segmen Soal Wang. Ya, alright. Jadi terima kasih kepada anda yang menonton kami pada hari ini. Terima kasih kepada anda yang komen-komen di Facebook MSI TV3. Saya Hazi Husni. Saya Nimizati. Assalamualaikum. Bye.